Baiklah, sebelum kita menuju ke majlis penutup, kita ada sedikit atau cara pengisian bersama dengan AKAP. Okey, justru kita ingin menjemput yang berusaha Encik Azrul Izham bin Hamzah, Timbalan Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP untuk menyampaikan ucapan ya. Saya akan terus ceritakan berkenaan dengan profil beliau. Encik Azrul Izham memegang ijazah sarjana muda sains dalam keselamatan negara dan ketenteraman awam dari Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Science, University New Haven, Amerika Syarikat, dan ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari Universiti Teknologi Mara. Encik Azrul mempunyai pengalaman luas dalam sektor swasta dan awam serta pernah bertugas di Republic of Guinea, West Africa. Beliau adalah seorang jurutera projek telekomunikasi terlatih dengan Telekom Malaysia dan anak syarikatnya. Beliau telah berkhidmat selama 20 tahun dalam sektor awam sebagai pegawai pentadbiran dan diplomatik di pelbagai kementerian jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan, termasuk memimpin peranan strategik penting seperti Timbalan Pengarah Immigration bagi Negeri Selangor dan sebagai Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, agensi pembiayaan utama untuk TVET di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kini beliau adalah Timbalan Pengarah Pusat Kelestarian Kepimpinan di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Beliau juga merupakan Bendahari Kehormat Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik PPTD ini telah memperkukuhkan kemahiran dan kecekapan beliau dalam kepimpinan, pengurusan strategik dan perancangan akan bentuk semula proses perniagaan, dasar keselamatan dan pertahanan, ekonomi, buruh dan pengurusan bakat. Kepakaran dan pengetahuan beliau yang meluas dalam pengurusan sumber manusia dan pengurusan bakat, beliau turut dilantik sebagai panel penilai dan pakar rujuk bagi modul penilaian kepimpinan oleh pihak Intan dan JPA. Sama-sama kita bersama dengan Encik Azrul. Silakan. Right, thank you very much MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, I'll be quick. Memang tak ada dalam agenda asal, tapi bila saya tengok perjalanan program ni semalam dan hari ini, saya terpanggil. Tak ada pun cerita pasal AKAP. AKAP buat apa ni? So dengan itu bagi saya dalam 10 ke 15 minit untuk kita kongsikan bila kita sebut AKAP, nama dia sinonim Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Yang mana AKAP fungsi kita adalah untuk melatih dan membentuk kepimpinan institusi di sektor pendidikan tinggi. So I'm not surprised one day mungkin satu hari nanti pengarah IT akan jadi pendaftar. Apabila tuan-tuan dan puan-puan boleh menguasai kompetensi yang saya kongsikan kejap lagi. Okay, generically, this is what ada dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam dia melihat 4 main komponen kompetensi iaitu TLSA. Ingat tu dalam minda. Think, Lead, Speak dan Act. Benda ni dah diulang sebut. Datuk ada sebut tadi. Semalam Datuk Wahid pun ada sebut. Kan? When talk about leaders, you have to have the ability to think. Bukan kata think biasa-biasa Kalau tengok dalam konteks tu, it's about organizational intelligence, foresighting, decisiveness, problem solving, those kind of things. These are the thinking part yang tuan-tuan perempuan kena ada sebagai seorang pemimpin. Regardless you are IT manager ataupun ketua unit. Saya tak surprise satu hari nanti tuan-tuan perempuan akan jadi, you gonna take the lead. Jadi pendaftar ke, you never know. Or probably you go out, become one of the CEO of the company. Kalau tuan-tuan tengok technical kompetensi yang ada pada tuan-tuan, is just membolehkan tuan-tuan perempuan melaksanakan tugas dengan baik di jawatan semasa. If you want to go further, you have to develop this leadership competency. Biasa dengar kan? IT company lead by accountant, CEO dia. IT security company lead by a lawyer. Why? They possess kompetensi-kompetensi kepimpinan ini. When talking about lead, memimpin, dia ada visionary leadership, standards and accountability. Benda sama je ada sebut oleh panel-panel dan juga kita punya penceramah. Don't worry, slide ni tak payah ambil gambar, saya akan tinggalkan, you can digest. 10 minit, 15 minit ini teaser. Nak cerita lanjut, boleh cerita 2-3 jam nanti, Mapita boleh panggil. Alright. So we have also access speak. Speak is about komunikasi. Komunikasi berkesan, influencing people, talking with conviction, negotiation. Ingat tadi kan, kawan kita pada Petronas tadi, ada menyebutkan, the hardest part 2 years is to convince top management. If you possess
excellent communication skill, high impact presentation skill, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh meyakinkan top management dengan apa saja inisiatif pada tuan-tuan puan-puan nak buat. Okay? I won't go further sebab benda ni akan dilanjutkan lagi. Kita dalam perkhidmatan awam yang suka tak suka, kita kena pajak tangga. 41, 44, 48, 52, 54, Jusa C. Jusa D, Jusa B, Jusa Q, apa benda semualah. So kompetensi ini sentiasa berkembang daripada bawah sampai ke atas. And kalau ikut Bloom taxonomy, di peringkat bawah is about leading self. You have to remember, bos buat, kalau arahan, minit buat. Sila, uruskan, tindakan. Selesaikan sebelum sekian-sekian. Dekat level 41, 44, kita buat dulu kan. Sebab saya percaya dalam ni rata-ratanya dah sampai grade kurang-kurangnya 48, 52 dah. So you are here. And leading others. Dah jadi ketua unit. You dah ada 45 orang, mungkin ada 10 orang, mungkin ada 15 orang bawah tim you. Kan? Then, leading organisation 54. Kan? Dekat, apa kata, kat universiti, some university, grade 54, pengarah IT. Kan? In fact, dekat universiti yang kecil-kecil, pengarah, apa bukan pengarah, pendaftar, grade 54. So if you possess this leadership trait, this leadership competency, this is where you can develop you punya, apa kata, kemahiran, pengetahuan dan juga kompetensi tersebut supaya boleh bawa you all sebagai pemimpin yang berwibawa. Remember yesterday, my pengarah, Prof. Ashita disebutkan, it is high time untuk orang IT duduk di driver seat. Memang betul orang IT ni sentiasa dekat back end. Sentiasa, sebab me myself, saya pun start career saya sebagai orang IT. But I decide to come out. I decide to join the management team. Okay, insyaAllah, I mean as we progress, these are the, internally there are also trait lain, iaitu authenticity, agility. Semalam pun kita dah dengar, 2-3 panel kita sebut pasal agile, adaptive kan. Kadang-kadang kita kena jadi sesumpah. Kan? Datang buat apa kata, visi yang cengih, kita tak boleh lah buat perangai cengih. We have to adapt. Ikut dia punya, apa nama, style of leadership. But you yourself have, you punya style of leadership. So you have to adapt. You have also ada that strategic mind, executive present. Bila kita sebut executive present ni, seolah-olah macam, bayangkan kalau saya berdiri kat depan dengan satu perwatakan yang selekeh, duduk melengeh, cakap, saya hari ini cakap, perwatakan tersebut pun tidak menunjukkan you seorang berkarisma, betul? Apabila saya berdiri depan tuan-tuan, berdiri macam ni kan, dengan kepala botak, badan rugby player macam ni kan, gerun sikit lah kan. So the executive presence tu ada dalam elemen-elemen kepimpinan tersebut. And last but not least is about transformative. Yang mana tuan-tuan perempuan, bila masa, kalau keperasan kat bawah tu, dia punya, apa kata, perkembangan tu semakin besar kan. So all this you have to, kalau tak boleh master pun sekurang-kurangnya faham dan menjiwainya sebagai seorang leader. Dan ini seterusnya membawakan kepada peranan ACAP. Di ACAP kita ada 3 rumah. CELP, Center of Leadership Profiling, Center of Leadership Development dan juga Center of Leadership Sustainability. Yang mana peranan kita adalah untuk membangunkan institutional leaders. Siapa institutional leaders? 4 jawatan strategik, 5 jawatan strategik dekat universiti. TNC, 3 TNC, 1 VC, pendaftar, bendahari. Pendaftar mesti orang skim N ke? Oh, saja bikin panaskan soalan kan? Tak semestinya kan? Agak-agak orang skim F boleh jadi pendaftar tak? If you possess that leadership quality. Kalau tuan-tuan boleh masuk dalam bilik mesyuarat, executive present tuan-tuan, aura kepimpinan tuan-tuan dirasai dalam bilik tu. Agak-agak orang terima tak? You sebagai pemimpin, sebagai pendaftar. Right? Saja bakar semangat sikit. Sebab biasa, saya faham. Sebab nalurinya saya pun orang teknikal macam tuan perempuan asal-usulnya. Okay? So, the emerging leaders. If you are one of the few that have that leadership trait tadi,
Tuan-tuan perempuan akan dikenal pasti oleh unit bakat universiti masing-masing dan nama tersebut akan dihantar ke ACAP untuk kita profilkan. Buat apa kita profilkan? This is the leadership framework yang ada. Kita kenal pasti. Lepas kenal pasti kita buat penilaian. Betul tak betul Azrul ni kata bagus dekat universiti dia? Kan betul dia mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang mana disebutkan oleh universiti dia. So kita kena buat penilaian. Dah ada penilaian, kita kena profilkan balik. Dah profil, kita buat program-program pembangunan dengan tujuan. Dah buat penilaian tadi kan. Okey, Azrul dalam aspek komunikasi atau business acumen dia lemah. Kita hantar dia pergi program-program tersebut supaya dia boleh memantapkan kemahiran dia, memantapkan pengetahuan dia dalam kompetensi yang tersebut. So, kalau nak jadi pendaftar, kena pandai kewangan. Kena tahu HR. Benda-benda macam tu kan. So kalau kata selama ni buat technical, so you kenalah pergi kursus HR for non-HR. ACAP ada offer. So this way, macam apa kata, awak selalu cakap pada semua lah yang datang ACAP ni. ACAP ni rumah kita. ACAP ni rumah kita untuk warga sektor pendidikan tinggi. Awam, swasta ataupun agensi-agensi bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. So, like, follow, share, macam influencer pula. Social media ACAP. We have our Facebook, we have our Instagram, we have our YouTube. Dah kita develop, kita pantau sustain. Sustain ni macam mana? Melalui program-program sebegini. And you all orang teknikal. Jarang-jarang didedahkan dengan khusus-khusus kepimpinan. Walaupun daripada pagi, daripada semalam kita tak sebut pun secara detail apakah ciri-ciri kepimpinan tu, saya rasa terpanggil untuk slot 10 minit je. Saya minta Puan Khadijah kata, give me 10-15 minutes untuk saya sampaikan benda, kongsikan benda tuan-tuan perempuan. Supaya tuan-tuan perempuan kata, semalam ada soalan pada Datuk Wahid, betul? Macam mana nak clone? Ada seorang pemimpin yang baik supaya dia jadikan 10 lagi pemimpin yang baik. This is how. Dia tahu ciri-ciri dia, nilai-nilai kepimpinan yang nak kena ada? Copy paste. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Sebab dalam konteks pendidikan tinggi, kita punya leadership kompetensi berbeza sikit dengan that generic kompetensi KKPA tadi. Ni kita panggil KKPA, kerangka kompetensi perkhidmatan awam. Ni GPA punya. One size fits all. Tapi dari sudut tanggungjawab ACAP ataupun institutional leaders, this is what we have. Ada 15. Puan moderator tadi ada sebutkan. Oh, kita kena ada business acumen. Kat mana ada? Nampak? Kompetensi business acumen perlu ada untuk pemimpin di sektor pendidikan tinggi. I won't go detail. Sebab saya ada 10 minit je. Nak cerita panjang, kita cerita 2 jam. Mapita kena panggil. So this is to entice tuan-tuan perempuan. We have this. Kita ada. So saya nak tuan-tuan perempuan sebagai pemimpin-pemimpin ICT di universiti masing-masing, di jabatan masing-masing, supaya memahami there is a differences between technical competency. Yalah, technical competency, tuan-tuan perempuan mungkin handal network security, mungkin handal programming, mungkin handal web, kan? Buat programming, kalau time saya dulu setakat C++ jelas, sekarang ni dah ada macam-macam, Python lah, R ke, yang bagi saya tak erti lah. Right? That is technical competency. But the generic competency, leadership competency, generally yang tadi tu, TLSA, ASAT. Bunyi theoretical. But it is something yang perlu ada dalam pemimpin-pemimpin secara umumnya. But that is from the textbook, belum taxonomy. And apa yang JPA bangunkan pun through Hay Group and HR Consultant. Dan benda ni, 15 kompetensi yang ada di sektor pendidikan tinggi yang dibangunkan oleh ACAP from university kepada university. Bukan ACAP shop sendiri. Kita panggil pakar-pakar, profesor-profesor ni ramai kan, cerdik pandai kan, dalam universiti. We gain the best brain untuk come up with this kompetensi. And this work in progress sebab benda ni version 2018. 2024 kita akan review balik. Mungkin kurang, mungkin lebih, mungkin sama.
But for now, these are the kompetensi kepimpinan institusi yang kita pegang sekarang ni. So you want to be the next pendaftar, master this kompetensi. Last but not least, tak mau tukar pula. Oh, atas. Baby room, sorry. Ke bateri dah lemah. Next kan lah. Tapi saya rasa tu je kot. Oh, last. Next. Selepas ni. Oh, dia baru respon lambat. But basically, that's about it lah. Saya memang nak ambil crash course 15 minit ni untuk tuan-tuan perempuan. Saja nak berkongsi. Semua orang datang dengan harapan datang khusus nama pun IT lead kan. IT should lead. So dalam konteks ini, hopefully that 10 minit, 15 minit perkongsian tadi boleh buka sikit minda tuan-tuan perempuan. Being an IT leader doesn't necessarily you are always at the back end. Bukan duduk dalam seberum je kan. Sometimes you need to come on front. Sometimes peranan orang IT ni, you know the technical know-how. You kena bantu pendaftar. Kadang-kadang pendaftar bukan tahu apa pun pasal technical kan. So you have to bantu dia meyakinkan kenapa nak buat projek itu. Communication. Executive presence tadi. That transformative and strategic mindset. Those kind of things that we need. Cause why? Because you are the leaders. Cuma dari segi konteks tuan-tuan, mungkin tuan-tuan perempuan sedih sikit lah. Sebab piramid tuan-tuan perempuan kecil sikit kan. Tapi peluang tu ada. Macam saya cakap tadi, jawatan pendaftar bukan semestinya untuk orang skim N. Saya tak surprise lagi 4-5 tahun saya dapat tengok salah seorang pada dalam ni jadi pendaftar. Nak kata BC tu mustahil lah. Sebab you are not academician kan, melainkan you are ketua IT yang memang academician. So on that note, terima kasih banyak tuan-tuan. Hopefully dia bermanfaat. Nak cerita panjang, kita PM tepi. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Bersama Encik Azrul Izhan bin Hamzah, Timbalan Pengarah AKIP atas perkongsian AKIP seperti tadi. Jangan lupa follow media sosial AKIP pelbagai informasi menarik, terutamanya pengisian-pengisian yang dianjurkan juga.